Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang penuh berkat ini dapat kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang akan saya temu bual untuk satu program khas sempena 22 tahun penubuhan IKIM. Tetamu yang saya maksudkan ialah Yang Bahagia Datuk Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, iaitu Yang Bahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Dr. Nik, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama meluangkan masa untuk sedikit bual bicara kita sempena dengan 22 tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam pada hari ini. Setelah IKIM berusia 22 tahun dan kita sedia maklum antara objektif penubuhan IKIM ini ialah untuk berperanan sebagai membetulkan imej Islam di mata masyarakat dan khususnya dalam memberi kefahaman yang benar berhubung dengan Islam agar Islam tidak lagi dikatakan sebagai agama yang mempunyai ciri-ciri keganasan, fanatisme, kemunduran, kemiskinan dan aspek-aspek negatif. Bagaimana Datuk melihat kejayaan Institut Kefahaman Islam Malaysia setelah 22 tahun ditubuhkan? Silakan. Ya, terima kasih Dr. Nik. Yang pertama kita mesti lihat objektif ataupun matlamat penubuhan IKIM itu yang bermatlamat berusaha meningkatkan kefahaman Islam di kalangan orang Islam dan bukan Islam dengan menyelah nilai-nilai sejagat dan prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh, benar dan yang berhubung kait dengan kehidupan manusia. Oleh kerana Islam ini agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dikemas kini bersesuaian dengan suasana dan keadaan masa dan tempat oleh para alim ulama yang muktabar. Maka kita dapat lihat bahawa Islam itu pada dasarnya ialah agama di mana bimbingan panduan ilahi itu sesuai dengan fitrah, keperluan dan tuntutan manusia. Oleh itu bersandarkan kepada faham sedemikian dan faham Islam ialah untuk menyusun kehidupan manusia baik individu, keluarga, organisasi, masyarakat ataupun negara ataupun peringkat antarabangsa. Maka bagaimana kita nak mengambil panduan daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi SAW untuk menjadi prinsip atau bimbingan untuk kita menyusun kehidupan semasa. Dalam konteks ini, setelah 22 tahun IKIM diwujudkan, tepat pada hari ini tanggal 18 Februari 2014, saya usaha-usaha kita di sini, kami di sini ialah melalui pendidikan dan seterusnya yang kita kenal pasti dalam pelbagai bidang. Kerana kita mengambil satu gagasan yang besar iaitu memahami Islam membina peradaban. Oleh itu melalui penyelidikan dan di atas tajuk-tajuk penyelidikan yang kita kenal pasti yang cuba memenuhi wawasan itu, kami adakan program-program ilmiah dalam bentuk bengkel, persidangan meja bulat, seminar, konferensi, simposium dan seterusnya juga kami mengguna media seperti radio dan juga internet TV untuk menyampaikan hasil dan kajian yang telah kami selidiki dan juga dalam penerbitan akhbar-akhbar yang sehingga daripada awal kewujudan IKIM hingga sekarang kita tanpa gagal membekalkan makalah-makalah kepada akhbar-akhbar dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu berkaitan dengan pelbagai aspek Islam. Saya pernah lama dalam menyumbang, lebih 10 tahun lebih menyumbang kepada sebuah akhbar berbahasa Inggeris tentang faham saya tentang penyusunan ekonomi mengikut pendekatan Islam. Dan juga jurnal kita yang bersifat jurnal referee jurnal yang tahfin yang mendapat dinaungi oleh sekolah-sekolah daripada luar negara dan penyumbang-penyumbang kepada tahfin pun daripada banyak juga daripada luar negara. InsyaAllah usaha kita ini jurnal, buku-buku asli, karya asli dan juga karya proceeding daripada seminar dan konferensi. Melalui usaha-usaha sebegini kita boleh berkongsi pandangan
Dan Dr. Nick pun lebih arif daripada saya tentang prestasi radio kita, lebih daripada 1 juta. Ya. Dr. Nick bahkan 7 juta hit apa yang Dr. Nick Ya, kata. website ya. Website kita, maknanya pendengar IKIM yang setia di Malaysia dan juga di luar negara melalui teknologi kita, kerana kita radio dalam talian, dapat didengari di seluruh dunia. Ya. Dan ini ialah usaha-usaha kita menyebarluaskan melalui medium kemudahan teknologi sekarang ini dengan internet TV, bersekali internet TV. InsyaAllah usaha-usaha begini bagi pandangan saya, impak kesannya terhadap matlamat objektif penubuhan IKIM itu, kalau dilihat begitu, dan akhir-akhir ini banyak pegawai kanan IKIM, walaupun bilangan penyidik Dr. Nick tidak begitu ramai di IKIM ni, tak seperti di universiti. Ribuan. IKIM ni ada 24 saja orang penyelidik. Cuba bayangkan. Tetapi impak yang dapat kita melalui kerjasama dengan universiti-universiti, melalui penyidikan bersama dengan universiti-universiti dalam negara dan luar negara, insyaAllah impak kita sehingga kita dikenali, dan banyak di kalangan kita, pegawai penyelidik kanan kita, menganggoti jawatan kuasa yang penting, dan dijemput untuk membentangkan pandangan-pandangan mereka dalam bidang-bidang mereka di seminar-seminar dalam negara dan luar negara. Jadi dengan itu saya merasakan tanggungjawab kita dan impak kita kepada tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita itu, bagi pandangan saya memberi kesan yang positif. InsyaAllah dengan pertolongan Allah, usaha-usaha kecil kami ini insyaAllah dapat keberkesanan usaha-usaha kami ini dapat dilipat gandakan dengan lebih hebat lagi, itu insyaAllah. Ya, insyaAllah. Datuk ada sebut tadi gagasan memahami Islam membina peradaban. Kalau boleh Datuk jelaskan dengan lebih lanjut, apa sebenarnya yang Datuk maksudkan dengan gagasan memahami Islam membina peradaban dalam konteks membimbing pemikiran umat untuk memahami Islam yang sebenar agar kecelaruan dalam pemikiran di kalangan masyarakat ini dapat diperbetulkan. Silakan. Ini dari awal saya menyatakan tadi, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyusun kehidupan. Ya. Memenuhi keperluan dan tuntutan sifat manusia. Oleh itu, ilmu yang nak membimbing manusia ini mesti ilmu satu dipandu oleh ilmu nakli, ilmu wahyu. Dan ilmu-ilmu yang akli yang kita acquire knowledge ini, sama ada ilmu dalam bidang humanity, ilmu seperti falsafah, sastra, bahasa, juga ilmu dalam ilmu kemasyarakatan, social sciences, seperti ekonomi, kemasyarakatan, ilmu sosiologi, psikologi, ilmu berkaitan dengan sains yang menyentuh tentang pemikiran sains. Jadi kami merasakan ilmu budaya, ilmu alam sekitar, ilmu pemakanan, kesemuanya ini perlu diberi faham, diselidiki dan dihasil kajian, dikongsi bersama melalui perbincangan dalam seminar, konferensi, bertukar pandangan. Dan oleh itu, dalam konteks kita nak membina sebuah peradaban, masyarakat Islam perlu menguasai pelbagaian ilmu ini. Dan dipandu oleh semangat tauhid, iaitu ilmu nakli, ilmu wahyu, memandu kesepaduan ilmu itu sendiri dalam pelbagai disiplin. Dan sebab ilmu itu tidak boleh dikhususkan, dia ada hubung kait di antara satu sama lain. Sebab itu kita kata multidisciplinary, ilmu yang ada, semuanya ada hubung kait. Kalau ilmu ekonomi yang dekat dengan saya, dia ada ilmu hubung kait dengan ilmu psikologi, dengan ilmu sosiologi, ilmu budaya. Dia tidak boleh diasingkan dengan ilmu-ilmu itu, sebab dia ada hubung kait dalam konteks penyusunan perekonomian sesebuah masyarakat. Contohnya Dr. Nick. Jadi sebab itu gagasan yang kita ambil ini ialah untuk memberi perspektif Islam yang menyeluruh. Kerana pada akhirnya kita, sebab dunia ini pentas untuk kita membina peradaban, untuk menyusun kehidupan umat manusia, yang dikatakan kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya manusia mencapai kemuliaan hidup di dunia dan seterusnya kehidupan di alam akhirat. Akhirat itu natijatul hayat, natijah daripada kehidupan di sini, kita akan meneruskan kehidupan di alam akhirat. Dan kita juga Al-Quran menyatakan baldatun thayyibatun rabbur rahim, sebuah masyarakat yang mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah SWT. Jadi dengan ilmu-ilmu ini yang membimbing kita menyusun kehidupan kita. Oleh itu ilmu-ilmu ini sepatut mempengaruhi penggubalan dasar
penyusunan kehidupan kita. Kalau pemerintahan kita di Malaysia ada 3 tier pemerintahan, kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Setiap peringkat pemerintahan itu, bagaimana panduan Al-Quran itu? Dia menjadi panduan dalam penggubalan dasar-dasar dan dasar pendidikan, ke dasar budaya, ke dasar pertahanan, ke keselamatan, ke dasar perundangan, ke yang itu. Oleh sebab itu masyarakat Islam perlu memahami Islam sebegitu, dan bagaimana Islam itu bukan mencerita apa itu Islam, tapi bagaimana Islam. Jadi dengan mengambil gagasan memahami Islam, membina peradaban, jadi penekanan kita bagaimana Islam dengan suasana dan keadaan semasa setempat. Yang ini maknanya kita kena faham panduan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memahami hakikat social political cultural reality. Barulah kita boleh bawa bimbingan itu dan dan disesuaikan dengan suasana dan keadaan. Oleh sebab itu, dengan usaha-usaha sebegini, saya nampak Islam itu panduan Islam itu panduan yang relevan dan dinamik dan komprehensif. Kami hanya bercakap dari segi ilmu, tetapi yang penting kita dapat meyakinkan dan memahami, memberi kefahaman dan meyakinkan bahawa tidak ada pilihan lain. Kita lihat keruntuhan tamadun sekarang ini yang sangat membimbangkan kita. Tamadun yang didasari ataupun dipengaruhi oleh faham sekular. Kita lihat di barat apa sudah jadi kepada institusi keluarga, apa sudah jadi pada sistem ekonomi yang di mana tamadun mereka didasari oleh kekuatan ekonomi. Kita lihat kepincangan ekonomi, kita lihat kepincangan institusi keluarga, kita lihat kepincangan kehidupan umat manusia itu sendiri. Ini yang perlu, bukan kerana kita react kepada suasana yang negatif itu, tapi pada awal di atas dasar keyakinan kita. Sebab itu saya bersyukur kepada Allah SWT dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru oleh pemerintah pada masa itu, ketika saya belajar di luar negara pada tahun 1974. Akhir 74 saya ke luar negara. Peluang diberi kerana kita melaksanakan dasar ekonomi baru. Kalau tidak dasar ekonomi, tak mungkin saya dapat keluar negara. Dan peluang keluar negara itu dapat kita memahami hakikat bagaimana pelaksanaan kehidupan masyarakat di peringkat antarabangsa, dan juga pandangan-pandangan hidup alam antara sekular itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam secara disedari ataupun tidak disedari. Jadi, dan kita juga memahami bahawa perubahan yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan kelahiran Nabi dan para anbiya di zaman-zaman dahulu pun dilahir di kalangan mereka yang memahami hakikat suasana dan keadaan. Jadi pengalaman kita belajar di barat, membaca, kalau saya lah dulu di peringkat sarjana, membaca buku The Wealth of Nation. Wealth of Nation yang dikaryakan oleh Adam Smith 1776, itu buku yang dianggap seperti Quran lah, quote and quote kepada sistem kapitalis. Jadi kita faham, kita diminta membaca dan membuat analisis kepada buku itu, dan sebab itu saya faham apakah falsafah yang mendasari penyusunan, penggubalan dasar dan penyusunan sistem laissez-faire ataupun kapitalis itu. Dengan faham sedemikian, kita dapat lihat kelemahan-kelemahan dan pendekatan itu bercanggah dengan tabi'in dan keperluan manusia. Sesuatu yang bercanggah dengan tabi'in dan fitrah ke manusia, dia mesti akan menghadapi kegagalan. Oleh sebab itu, Dr. Ni, kita di sini cuba, pertama, kita bahkan tahun ini kita memberi penekanan kepada faham Al-Quran itu, dan bagaimana kita nak ambil prinsip-prinsip Al-Quran dan diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan melalui disiplin-disiplin ilmu seperti ekonomi, pengurusan, seperti penyusunan alam sekitar, seperti pengurusan biodiversity. Ini insya-Allah dengan usaha-usaha sebegini, saya merasakan gagasan yang kita mengambil ini satu gagasan yang tepat, iaitu memahami Islam, membina peradaban, dan salah faham terhadap Islam insya-Allah dapat dikurangkan, dan insya-Allah kalau boleh dihapuskan. Bukan saja di kalangan bukan Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat Islam. Baik, terima kasih Datuk. Mungkin saya ingin mencelah di sini Datuk, apabila Datuk sebut berhubungan dengan kefahaman Islam di kalangan masyarakat. Selepas 22 tahun kita kata IKIM ditubuhkan, bagaimana Datuk melihat
kefahaman Islam di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Kalau kita lihat juga dari segi penghayatan Islamnya, di semua peringkat, kalau boleh Datuk ulas sedikit. Ni kita tidak boleh menyerahkan peranan ini kepada IKIM saja. Peranan untuk menyampaikan Islam secara berfalsafah, Islam secara syumur. Sebab gangguan cukup hebat, apatah lagi dengan media sosial sekarang ini. Maklumat-maklumat yang didapati oleh masyarakat kita yang beragama Islam, yang berbangsa Melayu contohnya, kadang-kadang menakutkan saya. Generasi baru di kalangan anak-anak yang ibu bapa yang berada, sampai bahasa Melayu pun mereka hilang. Terlalu tumpuan kepada bahasa Inggeris. Kononnya bahasa Inggeris adalah bahasa komersial, bahasa ekonomi yang ada. Jadi sebegini sekali berlaku oleh kerana serangan faham sekular dan kebendaan barat yang begitu dengan kemudahan media sosial sekarang ini. Jadi sebab itu juga kita berusaha pada tahun lepas dan pada tahun ini insya-Allah internet TV, media sosial. Ini usaha kita terlalu kecil, Dr. Nik. Tetapi saya nampak, sebab apa saya kata begini, dalam kajian Nielsen yang baru-baru ini, Dr. Nik sudah segmen kedua tahun 2013 terhadap pendengar Radio IKIM. Program-program yang serius seperti program saya lah Dunia Ekonomi pada setiap hari Isnin. Saya difahamkan 330,000 pendengar. Jadi ini menggambarkan banyak orang sedang mendengar. Dan insya-Allah melalui ramainya jumlah pendengar terhadap program ilmiah yang serius sebegini, bukan program hanya menceritakan apa itu Islam, tapi program yang selebih daripada itu, iaitu bagaimana Islam. Sebab Islam ini bimbingan untuk kehidupan, bukan sesuatu untuk menjadi legasi sesuatu ketika zaman dahulu. Kita tidak boleh bawa kehebatan Islam zaman dahulu dan nak hanya untuk bercerita kehebatan di zaman Nabi, tapi bagaimana roh dan semangat perjuangan Nabi itu nak diaplikasikan dalam suasana semasa. Bagaimana roh perlembagaan Madinah itu nak diguna dalam penggubalan dasar dan perlembagaan semasa umat manusia. Ini yang perlu kita pelajari. Semangat roh. Dia ada 54 fasa dalam perlembagaan Madinah. Takkan kita ambil nak duplicate begitu, tak mungkin, sebab dia suasana berbeza, tapi semangat keadilan dan kasih sayang yang nak dipupuk, yang nak dicapai oleh perlembagaan itu. Itulah semangat yang nak kita terjemahkan dalam suasana dekat semasa. Oleh sebab itu kena faham hakikat semasa. Bukan saja faham tentang semangat perlembagaan Madinah, tapi kena faham senario setempat semasa. Ini perlu kepada kelengkapan masyarakat Islam pada ilmu-ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu budaya, ilmu pelbagai bidang ilmu. Sebab itu yang kita cuba dalam usaha kita yang kecil ini untuk menyampaikan pelbagai disiplin ilmu. Tapi kadang-kadang di kalangan masyarakat Islam pun tidak menghormati, tidak memberi tumpuan kepada keilmuan sebegini. Kita lebih seronok kepada yang berbentuk sensasi, yang berbentuk emosi, bukan yang berbentuk rasional. Jadi sebab itu masih lagi kita mendepani masalah-masalah sebegini. Kita bukan nak mencari populariti, kita nak mencari penyelesaian kepada kehidupan semasa. Dan ia bukan melalui hukuman. Katalah contohnya LGBT. Mengapa wujudnya masyarakat yang dikatakan LGBT ni, lesbian, gay dan bisexual ni? Kerana falsafah liberalism, kehidupan permisif, mau bebas. Jadi natijahnya, hasilnya ialah ini. Jadi tak tepat kalau kita hanya memberi tumpuan kepada nak menghukum orang yang mengamal LGBT. Tapi apakah punca kepada masalah yang menyebabkan manusia mahu hidup bertentangan dengan tabi'i itu? Yang ini kita kena faham punca. Dan apabila kita faham punca, kita mesti mencari penyelesaian untuk menyelesaikan di peringkat punca. Jadi faham, kita meyakinkan masyarakat bahawa pendekatan hidup yang sedemikian ini, hidup bebas sedemikian ini, menimbul banyak bencana kepada kesejahteraan dan kebajikan umat manusia. Dan ini kita lihat sekarang ini. Seperti yang Datuk sebutkan tadi, tugas memberi kefahaman Islam bukan semata-mata terletak di atas pundak IKIM, tetapi juga adalah pengembelengan semua pihak, termasuk agensi kerajaan, organisasi swasta,
Dan di akhirin bicara kita pada pagi ini, mungkin Datuk boleh nyatakan sedikit harapan Datuk dan nasihat Datuk kepada pemimpin masyarakat supaya kita sama-sama bersatu dalam memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat agar tamadun Islam itu dapat kita bina kembali. Silakan. Dr. Ni, yang penting di sini kita dengan yakin. Ya. Kita tidak boleh kerana kita bertugas di Institut Kefahaman Islam, di mana-mana kita bertugas sekalipun, di atas dasar kefahaman dan keyakinan kita. Ya. Bahawa pendekatan yang dikemukakan oleh masyarakat semasa, sama ada di negara yang dikatakan maju, atau barat ataupun timur, yang bercanggah dengan tabi'i, keperluan dan tuntutan sifat manusia, dia akan menghadapi banyak masalah, bencana kepada manusia. Oleh itu, kita mencari penyelesaiannya. Ya. Dalam usaha mencari penyelesaiannya, kita tidak boleh berdiri di atas pandangan kemampuan akal kita. Kita perlu kepada wahyu, kepada petunjuk ilahi dan diterjemahkan oleh bimbingan nubuah. Ini keangkuhan kita kepada penolakan pada petunjuk wahyu dan bimbingan nubuah ini yang menyebabkan lahirnya faham sekularisme. Ini yang puncanya ni. Jadi oleh sebab itu, di atas dasar keyakinan, bukan di atas dasar emosi. Kita berhujah dengan ilmu. Sebab itu dalam konteks ekonomi, sebab saya lebih sedikit faham dalam konteks ekonomi, saya cukup yakin. Bukan di atas dasar emosi ni. Kalau naik suara itu kerana keyakinan, bukan emosi. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita tengok pendekatan dalam penyusunan ekonomi semasa ini, mengapa yang miskin bertambah besar dalam kehidupan umat manusia di dunia ni? Ya. Lebih dari 60% masyarakat dunia berada di bawah paras kemiskinan. Termasuk dalam negara-negara maju. Yang dikatakan homeless society. Tak ada rumah pun tak ada. Tinggal dalam kemah dan cuaca yang sejuk. Perbezaan yang kaya dengan miskin bertambah membesar. Ini berlaku seluruh dunia. Termasuk negara kita. Ya. Makin membesar. Kemiskinan meningkat. Perbezaan antara pendapatan, pengagihan kekayaan dan pendapatan makin membesar. Yang kaya makin tambah kaya, yang miskin. Ini sistem. Kerana faham terhadap takrif manusia itu sendiri. Dia mentakrif manusia sebagai manusia ekonomi. Dan segmen ekonomi banyak saya cuba huraikan ni. Saya tak mahu ulangi benda tu. Yeah. Tapi oleh sebab itulah saya katakan, Dr. Ni, keyakinan kita kepada Islam ini bukan emosi. Keyakinan di atas di atas dasar keilmuan. Bahawa kita yakin tidak ada pilihan. Oleh sebab itu saya merayu kepada kepimpinan masyarakat ataupun sesiapa sekalipun, cuba kita serius. Tapi yang menjadi masalah juga kepada yang menyampai Islam itu, yang menyampai Islam dengan emosi dan faham Islam yang tidak tepat. Faham Islam yang memberi penekanan pada hukuman, menghukum, macam saya kata LGBT tadi. Orang yang mengamal budaya LGBT, kita nak hukum, tapi kita tak tengok punca kepada masalah itu. Apakah punca kepada masalah itu? Yeah. Kita nak menghukum orang mencuri, tapi apakah punca kepada masalah? Mengapa berlaku kecurian? Sebab mengapa berlaku? Mungkin kepincangan sistem ekonomi. Mungkin kos sara hidup meningkat. Mungkin pekerjaan tidak mencukupi. Mungkin pulangan kepada orang bekerja dengan gaji upah yang rendah. Ini perlu kita kaji. Mungkin institusi keluarga, mengapa dadah menjadi? Itu mungkin institusi keluarga. Mengapa institusi keluarga tidak ada waktu dengan anak-anak? Ibu bapa tidak ada waktu dengan anak-anak. Yeah. Perlu kita fikirkan. Mengapa ibu bapa tidak ada waktu dengan anak-anak? Sebab mereka terpaksa kadang-kadang ibu ataupun bapa bekerja dua pekerjaan kerana nak menampung kehidupan. Yang ini perlu kita fikir punca kepada masalah. Jangan lihat pada simptom, petanda kepada masalah. Dan nak menghukum kepada akibat daripada petanda kepada masalah. Ini saya rasa bukan pendekatan Islam. Pendekatan Islam daripada awal ialah pendekatan pendidikan. Mencegah lebih baik daripada hukuman itu adalah setelah kita berusaha untuk memberi usaha ke arah penyusunan. Sebab itu bersikap proaktif. Pendekatan, sebab saya kata pada awal, Islam didatangi kepada umat manusia ialah untuk menyusun kehidupan manusia di peringkat individu, seterusnya peringkat berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, bernegara, untuk dengan dasar mendukung kebenaran, keadilan dan memupuk kasih sayang di kalangan umat manusia. Cuba bayang, Dr. Nick. Yeah. Jadi sebab itulah harapan saya
moga Islam itu, dan usaha kami walau dengan bilangan yang kecil, dengan peruntukan yang terhad, kami akan terus menerus berusaha, kerana inilah jihad untuk menyampaikan Islam. Salah faham di barat, Islamofobia itu bikinan barat. Mengapa kita react pada bikinan barat yang sangat mencurigai kehebatan Islam? Kita lihat Dr. Ni, dalam akhir dekad yang ke-1990, keruntuhan sistem Marxis, Francis Fukuyama dengan angkuh datangnya bukunya The End of the Human History menyatakan angkuhan bahawa kapitalislah pendekatan penyusunan masyarakat manusia yang sahaja, tidak ada sistem lain. Dan akhir terlihat Samuel Huntington dengan seolah-olah Islam juga boleh mencabar tamadun barat. Tapi bagi kita bukan masalah pendekatan clash. Pendekatan yang penting ialah kita melihat kejujuran, keluhuran kepada kepentingan masyarakat manusia. Jadi sebab itulah kita dengan penuh keyakinan, alhamdulillah, saya akhir sekali Dr. Ni, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pendidikan awal di rumah dengan ayahanda saya, dengan kekanda saya dan juga bapa-bapa saudara saya tentang Islam, dan seterusnya dengan berdampingan dengan pemikir dan ulama Islam ketika belajar di luar negara dan menyertai konferensi, seminar, bengkel, workshop, dan bersama dalam gerakan Muslim Student Association, di mana kami binakan sebuah masjid sebuah di 13 Stewart Street. Saya masih ingat, di Athens, Ohio 45701. Itu yang kami beli bangunan, dan di situ perpustakaan kami binakan, dan pendidikan Islam kami berikan, dan juga tempat kami bersolat berjemaah, dan dari pengalaman-pengalaman dan insya-Allah kejituan terhadap keyakinan kepada Islam itu, saya bersyukur kepada Allah SWT, dan juga dengan pentas IKIM yang diberikan kepada kita untuk menyampaikan Islam dengan bukan masalah emosi Dr. Ni, tapi dengan penuh keyakinan, demi untuk keselamatan dan keyakinan kita pada janji Allah bahawasanya sebagaimana yang dituntut oleh Islam, supaya kita berusaha untuk mewujudkan sebuah peradaban yang mendukung nilai-nilai Al-Quran, nilai kebenaran, keadilan dan kasih. Kalau nilai-nilai ini pupus di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam sekalipun, ini petanda kepada kehancuran tamadun kita. Oleh sebab itu, kita mestilah serius dan bersungguh-sungguh berusaha untuk mendidik dan membawa masyarakat Islam, pertamanya khususnya masyarakat Islam, untuk faham Islam dengan tepat dan berusaha dengan ikhlas dan jujur, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan menjadi Islam sebagai alat untuk mengkayakan diri ataupun untuk memperoleh jawatan. Bukan itu, tapi Islam sebagai formula ramuan untuk kita menyusun kehidupan kita, dan juga Islam dapat difahami oleh masyarakat yang bukan Islam, supaya dialog ini berterusan. Moga-moga Islam itu difahami, dan mana tahu hidayah itu kuasa Allah, insya-Allah, dengan usaha sebegini dan sebagaimana janji Allah pada akhir dunia ini, bahawa Islam insya-Allah akan diberi perhatian. Dan sekarang ini kita sudah lihat petanda-petanda dengan negara barat pun, masyarakat menyertai Islam telah meningkat di seluruh dunia. Di masa saya dahulu pun, di dalam 70-an ketika saya berada di Amerika Syarikat pun, saya nampak sekarang ini apatah lagi merata-rata tempat kita pergi, kemudahan makanan halal, tempat solat, semua merata dunia. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah usaha-usaha begini dengan pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, kita institusi yang kecil sebegini insya-Allah juga bersama dengan institusi-institusi lain berperanan untuk membawa Islam di arus perdana kehidupan masyarakat manusia, insya-Allah. Baik, terima kasih Yang Bagi Datuk atas kesudian untuk bersama dalam bola bicara khas kita pada pagi ini, sempena 22 tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam pada hari ini 18 Februari 2014. Dan kami di KIM FM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian Datuk. Terima kasih Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.